Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Kita masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari lagi kita dihidupkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang dapat menunaikan amanah dan tanggungjawab untuk sama-sama kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bekalkan kita dengan kebaikan yang cukup banyak. Maka antara kebaikan itu Allah Ta'ala izinkan dan jadikan kita untuk memulakan kehidupan kita pada pagi ini dengan menghidupkan sunnah-sunnah utama daripada Nabi alaihi wasallam. Sebentar tadi kita sama-sama rakaat dan sujud pada Allah. Kita memohon kepada Allah supaya kita dihidupkan dalam keadaan mendapat rahmat. Kita mati juga mendapat rahmat. Dan kemudian masuknya syurga, kita masuk syurga juga dengan rahmat daripada Allah. Kemudian kita menempatkan pula diri kita dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan rahmat dan ganjaran daripada Allah. Malah sesiapa yang hidup dalam keadaan menuntut ilmu, dia sentiasa menambah khazanah ilmu padanya, maka dia telah berjaya menjadi manusia yang menunaikan wasiat dan pesanan Nabi. Maka dia akan menjadi manusia yang insya-Allah akan berjaya besoknya, iaitulah mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu teringat saya satu pesanan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in melalui satu hadis yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Iaitulah antara lain hadis yang bermaksud Nabi menyebut, iaitulah nanti kamu akan berjumpa dengan golongan-golongan manusia yang mereka sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu, mereka sentiasa berusaha untuk menambah khazanah ilmu, mereka akan sentiasa iaitulah mengeluarkan diri mereka daripada kepompong kejahilan. Golongan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mai jumpa kamu, ini Nabi sebut pada sahabat, kalaulah golongan ini mai jumpa kamu satu hari dengan matlamat untuk menuntut ilmu, maka ucapkanlah kata Nabi, marhaban bi wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aftu, ucapkanlah kepada mereka, selamat datang kepada orang yang menunaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ajarkanlah mereka. Saya pun nak ucap kepada tuan-tuan dulu pada pagi ini sebelum kita masuk dalam perbahasan kitab kita, marhaban bi wasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, ucapan tahiyah, ucapan penghormatan kepada tuan-tuan sekalian. Selamat datang kepada tuan-tuan sekalian yang merupakan orang yang berjaya menunaikan wasiat dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam lingkungan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan utama kita datang untuk menuntut ilmu ni tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan, iaitulah supaya hidup kita diridai oleh Allah, supaya kita menjadi manusia yang mengenal kebenaran,
supaya kita menjadi manusia yang mengenal kebatilan. Dan bila kita kenal kebenaran, kita kenal kebatilan, kita mudah untuk menerima kebenaran dan kemudian mudah untuk kita menolak kebenaran. Yang ni teringat saya juga, iaitulah sepotong lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmizi, iaitulah satu hari Nabi berpesan kepada sahabat, iaitulah Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Isa alaihi wasallam qala, innamal umuru thalatha, amrun tabyinun laka rushdahu fattabi'u, wa amrun tabyinun laka dhallah fajtanibuh, wa amrun ikhtilafa fihi farudduhu ila alimihi, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah satu hari Nabi telah bersabda kepada para sahabat. Apakah yang disabdakan oleh Nabi? Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Isa alaihi wasallam alaihi salam qala, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam pernah bersabda. Jadi hak yang ni tuan-tuan, Nabi sebut, Nabi Isa pernah sebut. Maknanya iaitulah Nabi dia sabdakan sesuatu yang pernah disebut oleh seorang Nabi yang lain, yang mana Nabi itu termasuk salah seorang Nabi ulul azmi, iaitulah Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa kata, innal umuru thalatha, sesungguhnya sesuatu perkara yang berlaku di atas muka bumi ini hanya 3 perkara saja tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa dia 3 perkara itu? Yang pertamanya kata Nabi Isa, amrun tabayyana laka, iaitulah sesuatu perkara yang jelas dan terang bagi kamu, rushduhu, kebenarannya. Maknanya ada satu benda di atas dunia ni, sesuatu yang jelas dan terang. Maksud jelas dan terang tu, terang apa? Kebenarannya. Jadi kita pun tahu maksud perkara yang jelas dan terang kebenarannya, iaitulah macam kita kata Islam. Islam tu jelas dan terang kebenarannya. Iman jelas dan terang kebenarannya. Yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan iman, maknanya dia memperjuangkan kebenaran, maka tentulah jelas dan terang kebenarannya. Jadi sesuatu yang kebenaran ni tuan-tuan, yang terang-terang kebenaran itu, fattabi'uh, maka hendaklah kamu terus mengikutinya. Jangan toleh belakanglah, jangan duk fikir panjang. Kalau benda betul, terang betul dia, kita jangan jadi yang ragu-ragu, no doubt, tak ada ragu-ragu langsung dengan sesuatu kebenaran itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kenapa saya sebut macam ni? Kerana kadang-kala ada di kalangan kita pada hari ini, walaupun jelas terang kebenaran, kebenaran itu terang dan jelas, dia masih lagi ragu-ragu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia tidak ada keyakinan untuk mengikut kebenaran itu di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Seseriau tuan-tuan, kalau hidup dia sentiasa ragu-ragu dengan kebenaran ini, dia kata mungkin tak sampai seru lagi untuk dia mengikut kebenaran, sebab dia masih lagi memilih untuk iaitulah memilih kebenaran ataupun tidak.
seriau sat lagi tuan-tuan, iaitulah sampai satu masa dia mengenal kebenaran, dia berasa nak ikut kebenaran, pada waktu itu sudah terlambat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Bila? Apabila ajal datang kepada dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu kata Nabi Isa, perkara pertama yang ada di atas muka bumi iaitulah sesuatu kebenaran yang jelas dan terang. Kebenaran itu jangan ghalib-ghalib dah, fattabi'u, ikut kebenaran itu untuk kita menjadi orang yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu perkara yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi Isa, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amrun yatabayyana laka dhalla, dan satu perkara lagi iaitulah yang teras dan jelas kesesatannya. Jadi iaitulah satu benda pula memang sesat sungguh-sungguh, terang sesat dia, jelas sesat dia. Maka apa perlu kita buat? Fajtanibuh, maka hendaklah kamu menolak dan menjauhkan diri daripadanya. Jangan duk ghalib-ghalib dah, jangan duk tunggu-tunggu dah. Kalau tahu benda tu tak betul, kalau tahu benda tu sesat, hendaklah kita terus automatik, iaitulah maknanya memisahkan diri daripada hak sesat tadi ni tuan-tuan. Jangan duk tunggu-tunggu lagi, ikutlah kata tak apa kot, kita tengok dulu, walaupun terang sesat, nak buat macam mana, kita duk ghalib, kita bercita-cita sahaja untuk menjauhkan diri daripada kesesatan. Yang ni pun kita seriau. Seriau apa tuan-tuan? Seriau sampai masa kita sudah terlambat untuk memisahkan diri daripada kesesatan. Contohnya sama apabila kita dimatikan oleh Allah. Pasal itu kalau benda baik ni jangan duk ghalib, jangan duk tangguh. Kalau kita tahu yang mana betul, terus ikut. Kalau kita tahu yang mana sesat, terus tinggal tuan-tuan. Walaupun mungkin kita sudah lama bersama dengan kesesatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ambil tindakan untuk tunggu esok kot, lepas tu esok kot, lusa kot, kita seriau kita akan menjadi manusia yang menyesal di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dua benda. Satu hak betul-betul terang betul, ikut. Satu lagi hak yang betul-betul terang sesat, maka tinggal, jauhkan. Dan kalau boleh tentang, kita tentang sungguh-sungguh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya disebut oleh Nabi Isa, wa amrun ikhtilafa fi, kalau sesuatu perkara itu iaitulah ada perbezaan pendapat padanya, ada perselisihan pendapat padanya. Yang ni yang kita nak kata, iaitulah benda-benda yang tak boleh nak terus hukum betul, ataupun tak boleh nak terus hukum sesat. Ada pertikaian pendapat di kalangan ulama. Hak yang ni apa dia? Farudduhu ila alimih, maka hak yang ni rujaklah dulu kepada orang yang pakar ataupun orang yang mengetahuinya. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum ta'lamun, maka tanyalah kepada orang yang mengetahuinya, orang yang betul-betul pakar dengan persoalannya, kalau kamu termasuk orang yang tidak tahu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, inilah tujuan kita hadir, untuk duduk dalam majlis ilmu kerana kita nak rujuk kadang-kadang sesuatu perkara
yang hidup kita ni, iaitulah maknanya kita tak tahu, ada perselisihan pendapat dan sebagainya. Kita nak tahu jalan hak sebenar, nak ikut betul hak yang jenis macam ni, maka sebab itulah kita kena cari orang-orang yang ahli dengan dia. Macam kita nak perbaik kereta, kita cari mekanik. Macam kita nak buat sesuatu urusan, kita cari orang yang mahir dengan urusan itu. Maka tentulah dalam urusan agamanya kita nak rujuk pada siapa tuan-tuan? Tentulah rujuk pada Nabi. Jadi Nabi sudah tidak wujud di zaman kita. Kita terpisah dengan Nabi 1400 tahun. Jadi kita nak rujuk pada siapa tuan-tuan? Rujukan kita ialah pewaris para rasul, pewaris para nabi, tidak lain dan tidak bukan alim ulama. Dan majlis alim ulama di mana? Ini dialah. Macam pagi ni tuan-tuan, kita dapat duduk sekali lagi dalam majlis ilmu, maka inilah yang disebut sebagai majlis ulama. Maka berbahagialah kita yang terpilih untuk menghidupkan sekali lagi majlis ilmu ini. Rugilah mereka yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Cukuplah itu sedikit pesanan dalam muqaddimah. Kita sambung balik kitab kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Masih lagi kitab yang sama, Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin. Pemberi berita gembira kepada mereka yang beramal, yakni iaitulah diberi targhib, diberi satu motivasi untuk kita meneruskan amalan kita, dan juga pemberi peringatan dan ancaman kepada siapa? Iaitulah kepada orang-orang yang disebut sebagai orang yang lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan kitab kita ini pada muka surat 7. Masih lagi iaitulah tajuk besar kita, iaitulah perkara yang membicarakan tentang persoalan sembahyang. Panjanglah kita bincang. Kita masuk pula sambungan kita pada minggu, pada bulan ni tuan-tuan. Baik, kita sambung pada muka surat 7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan berkatalah Atha al-Khurasani. Siapa dia Atha al-Khurasani ni? Beliau merupakan seorang ulama yang berasal daripada satu tempat yang muncul banyak ulama, iaitulah tempat yang bernama Khurasan. Khurasan ni tokoh-tokoh hebat, ulama pun banyak, cendekiawan pun banyak. Malah kalau kita tengok, iaitulah salah seorang menteri yang paling hebat bagi kerajaan Abbasiyah. Iaitulah dialah yang mencatur kerajaan dengan sempurna di zaman pemerintahan, iaitulah Abu Abbas As-Saffah dan juga Abu Ja'far Al-Mansur, antara pendiri kerajaan ataupun dinasti Abbasiyah. Iaitulah nama dia Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi Khurasan ini melahirkan ramai ulama. Salah seorang ulamanya iaitulah Syekh Atha al-Khurasani. Kata Syekh Atha al-Khurasani, tiada daripada seorang hamba yang sujud ia bagi Allah Ta'ala dengan satu sujud pada setempat daripada segala tempat bumi itu, melainkan mensaksi ia tempat sujud itu baginya, bagi orang yang sujud itu pada hari kiamat, dan menangis ia tempat sujud itu atasnya, atas orang yang sujud
pada hari mati ia mati orang yang sujud tu. Apa dia tuan-tuan? Kalau kita mengaji pondok lagu itulah tok guru akan sebut pasal iaitulah dhamir apa ganti namanya apa semua tu disebut untuk kembali bagi kita faham cerita kembali pada siapa. Nah, itu maksud dia. Baik, jadi maksudnya macam ni. Maksudnya ialah kata Atha Al-Khurasani, iaitulah kita sembahyang kemudian kita sujud pada satu tempat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada juga iaitulah kepahaman yang ulama sebut tak semestinya kita sembahyang, iaitulah termasuk iaitulah kita sujud. Contohnya kita sujud dengan sujud tilawah. Masa tu kita tak sembahyang. Contoh, kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kita akan sampai tempat-tempat sajdah dalam Al-Quran. Macam ayat-ayat yang ada hubung kait dengan ayat sujud. Macam kita pagi ni lah. Sebab itu Alif Lam Mim As-Sajdah. Dalam tu dia ada iaitulah tempat sajdah. Bila sampai pada ayat tu wasjud, dalam tempat disebut sujud, maka sunat bagi orang yang sembahyang dalam sembahyang apapun dia sujud, ataupun bukan takat sembahyang, maknanya dalam bacaan kita baca ayat-ayat sujud. Contoh pada ayat wasjud waqtarib, contoh, maka iaitulah dituntut dan maknanya satu sunnah kita sujud di situ, dinamakan sujud tilawah. Satu. Lepas tu ada juga satu lagi masuk juga, yang ni pun di luar sembahyang, iaitulah sujud syukur. Maknanya tak semestinya sembahyang, duk tak duk kita angkat takbir, kita pun sujud. Maka sujud tadi syukur dengan segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Itu satu riwayat yang ulama sebut. Makna tak apalah di mana pun kita sujud, sebab sujud ni satu ibadat. Itu persoalan dia. Sebab itu jumhur ulama fiqh sebut setiap sujud kita perlu ada wudu, dan sujud tanpa wudu hukumnya haram. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, walaupun di luar sembahyang, sama ada sujud tilawah ataupun sujud syukur. Jadi kata Atha Al-Khurasani, tang mana pun kita sujud. Ada setengah ulama dia kata sembahyang lah, sebab sembahyang kita tentu salah satu dalam sembahyang tu rukunnya ialah sujud. Ataupun ada ulama sebut yang Atha Al-Khurasani ini kata tak semestinya sembahyang, iaitulah sujud sajalah, tak kiralah sujud tilawah ke sujud syukur ke, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi disebut iaitulah tempat sujud dia tu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maksud saksi iaitulah tempat sujud dia tu kata pada Allah besok di akhirat, ya Allah, aku jadi saksi di atas aku inilah orang ini letakkan dahi dia, letakkan dua tangan dia, letakkan dua kepala lutut dia, letakkan iaitulah dua perut jari kaki dia, sujud kepada engkau wahai Allah, membesarkan dan mengagungkan engkau wahai Allah. Itu dia anak abang kata hebat tak hebat ibadah yang dinamakan sujud ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apatah lagi di dalam sembahyang. Satu, sujud itu jadi saksi di hadapan Allah. Dan kemudian ada riwayat lagi kata Atha Al-Khurasani, iaitulah bahawa sesungguhnya tanda kasihnya tempat sujud itu kepada orang yang pernah sujud di atasnya, dia akan
mengisi kematian orang itu pada hari kematian. Nak tunjuk kata apa tuan-tuan? Hebat orang yang melakukan ibadat sujud. Pasal itu saya sebut, saya ulang balik, iaitulah ulama, iaitulah maknanya menyebut kalau kita ambil daripada semua rukun-rukun sembahyang, bermula daripada kita angkat takbir, iaitulah kemudian kita berdiri betul, kemudian kita berniat sembahyang, kemudian sambung dengan Fatihah, sampai last sekali kita bagi salam yang pertama. Martabat setiap ibadat sembahyang itu semuanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling tinggi sekali tuan-tuan apa dia? Iaitulah rukun sujud tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Yang ni ulama berdalilkan kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia hadis Nabi itu tuan-tuan? Iaitulah Nabi kata, inna aqrabal abda ila Allah ta'ala iza sajida aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba ni dalam apa jua, iaitulah ta'abbud, pengabdian diri dia pada Allah, iaitulah yang menjadikan dia masa dia buat ibadat tu, dia jadi paling dekat dengan Tuhan bila aqrab. Aqrab ni isim tafdil. Isim tafdil maksudnya habislah. Kalau kata qurbun, dekat. Aqrab jadi habis dekat, paling dekat dengan Tuhan bila iza sajida, masa dia sujud tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu masa sujud tu dia paling hampir dengan Tuhan. Maka sebab itulah dia ada hukum boleh, iaitulah sujud yang terakhir, dan sujud itu boleh dipanjangkan, dan sujud termasuk rukun yang panjang untuk kita memohon doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu itu antara iaitulah keadaan yang membolehkan kita mendapat, iaitulah apa dia tuan-tuan, pahala yang cukup banyak, dan membolehkan untuk doa kita menjadi doa yang cukup mustajab di hadapan Allah. Pasal apa? Pasal kita paling hampir. Tapi ulama bahaslah, kalimah apa doa tadi mestilah kalimah yang di dalam hati, sebab dia bukan termasuk kalimah-kalimah di dalam, iaitulah sembahyang tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tapi ada perbahasan lagi, yang tu kita kena buka kitab fiqh pula lah tuan-tuan, untuk jadi pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ulama disebut ambil daripada kalimah apa tadi Al-Khurasani, iaitulah kalau di luar semayang pun sama, tempat sujud kita akan jadi saksi dan menangisi kematian kita, apatah lagi sujud dalam sembahyang. Sebab itulah kalau kita buka kitab fiqh lagi, kalau kita ambil dalam kaedah sembahyang ini, sebab itulah dituntut sungguh-sungguh untuk kita memperbanyakkan tempat sujud. Lagu mana kata memperbanyakkan tempat sujud? Sebab itulah, iaitulah kalau boleh kita ni dalam satu masjid, macam masjid ke surau yang kita semayang tuan-tuan, biarlah kalau boleh setiap sujud dan setiap sudut ataupun setiap tempat dalam masjid tadi kita pernah sujud. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu semayang kalau boleh dia berubah tempat. Tak apalah kalau kita duduk dalam saf sembahyang berjamaah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah mungkin kita duduk di saf yang tempat yang sama sebab kita nak fadilat saf. Macam kita 5 waktu sembahyang kita tak tinggal, kita sembahyang di masjid tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah.
Iaitulah kita pilih, kita ambil hak yang sah belah kanan, kita nak fadilat dia, tak apalah kita ambil contoh, kita jadi kebiasaan kita memang sah depan, sah belah kanan, okey, tak ada masalah. Tapi kalau masa sembahyang sunat sekali lagi, biar kita pilih, maknanya kita ambil, biar orang panggil apa, hak yang tani, hak tani, lepas tu pilih pula kalau boleh tani, lepas tu kalau boleh berubah pula tani, kalau boleh berubah pula tani. Biar kalau boleh setiap sudut dalam masjid ni, kalau masjid ni setiap sudut masjid ni, iaitulah kita pernah sujud di situ. Maknanya kalau esoknya setiap sudut dalam masjid ni semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah kita pernah sujud di atasnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu saya teringat Tok Guru selalu cukup pesan masa di pondok, dia kata iaitulah ada dua perkara yang kita kena ambil berat, iaitulah sembahyang kalau boleh banyak tempat, biar berubah-berubah tempat, tuan-tuan. Tapi mengaji, kalau kita mengaji biar duduk satu tempat. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana sesungguhnya iaitulah mengaji ni, tak mana kita duduk tu tentu akan turun rahmat daripada Allah, maghfirah daripada Allah. Biarlah tempat tu dia menjadi seolah-olahnya tempat kita untuk kita sentiasa dituruni, iaitulah dicucuri dengan rahmat daripada Allah. Tapi dalam bab sembahyang tadi, biar banyak tempat, tuan-tuan, untuk kita jadi pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesanan untuk guru saya masa mengaji dululah, untuk kita jadi pedoman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Lagi, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada pula hadis Nabi lagi. Nabi kata, janganlah menyapu oleh seorang daripada kamu akan mukanya, muka seseorang itu daripada tanah apabila sujud ia seseorang pada sembahyang. Maka bahawasanya malaikat itu menselawat mereka itu malaikat atasnya, atas seseorang daripada kamu selama ada bekas sujud itu pada mukanya dan kemudian dahinya. Baik, jadi yang ni pula iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, iaitulah bila kita sujud, tuan-tuan, kan kadang-kala dia lekat juga sikit, kita kata habuk ke ataupun debu ke ataupun pasiak ke. Pasiak mungkin tak ada kot, pasal kita mai sembahyang di masjid di surau ni, iaitulah tok siap dia jaga elok, dia vacuum dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi kadang-kala ada juga debu ke apa melekat dan sebagainya pada muka dan juga dahi kita. Begitu juga iaitu maknanya yang ni kalau kita ambil pada kaedah macam masjid-masjid di zaman Nabi, zaman sahabat, ataupun masjid-masjid zaman dulu macam disebut, iaitulah masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya mungkin tidak gah dari segi binaan. Masjid zaman Nabi tu lantai dia lantai tanah, ya. Lepas tu iaitulah batang dia pelepah kurma ataupun batang kurma. Bumbung dia itu sebahagian saja berbumbung, sebahagian lagi langit. Bumbung pun mungkin bumbung daripada sulaman daun kurma lagu tu sajalah. Begitu ringkas sekali masjid Nabi, tapi masjid Nabi yang cukup hidup dengan imarahnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Mungkin bila dah macam tu kita kata masjid dia tanah, kita sujud atas tanah, melekatlah sikit sebanyak tanah pasiak di atas dahi dan juga iaitulah pada muka. Jadi Nabi kata kalau boleh
Jangan kita duk pi sapu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk dijadikan ia sebagai bekas, ataupun iaitulah yang tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia akan jadi saksi di hadapan Allah, dan malaikat juga akan berselawat kepada orang yang selama mana ada bekas itu di dahi dan mukanya. Tapi bukan makna tak boleh sapu. Kalau kita kata kita berasa rimah apa nama ada apa semua, sapulah, tak ada masalah. Dan disebut oleh ulama yang tu ada setengah ulama kata harus saja sapu, ada setengah ulama kata makruh sapu kalau berdasarkan kepada hadis ini. Maksudnya kalau boleh biar dia lagu tu lah, ataupun maknanya ataupun dia luruh sendiri lagu tu dan sebagainya. Dia sama juga berdasarkan kepada contoh dalam amalan wuduk kita. Nah, amalan wuduk kita ni antara salah satu makruh wuduk, iaitulah bila kita ambil wuduk kita lap semua, iaitulah ayat yang melekat pada iaitulah tempat-tempat wuduk kita. Ada sebahagian ulama memang tekan kata makruh, ada ulama kata perbuatan tu taklah makruh, tapi perbuatan tu termasuk perbuatan yang qabih. Qabih ni maknanya iaitulah bahawa sesungguhnya tak apa syok lah. Pasal apa? Sebab iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi kadang-kala berlawanan dengan apa yang disebut. Ada hadis Nabi yang sebut, iaitulah bekas-bekas wuduk tadi ni, yang ayat tadi biar dikerin sendiri, bekas-bekas wuduk tadi ni tuan-tuan, dia akan bercahaya di akhirat besok dan menjadi saksi bahawa dia merupakan orang yang sentiasa membersihkan diri untuk menjadi orang yang dapat beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, cuma nak bagi kita faham di sini ialah nak sebut fadilat dan kelebihan, iaitulah orang yang sentiasa sujud, orang yang sentiasa iaitulah menjaga ibadat Allah. Kalau wuduk tadi, dia sentiasa menjadi orang yang tajdidul wudu, orang yang membersihkan diri, dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tu saja nak maksud dia tuan-tuan. Baik, kita tengok lagi tuan-tuan, lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sesungguhnya perumpamaan sembahyang itu seperti sebuah sungai yang ada pada pintu rumah seseorang kamu. Nah, maknanya Nabi kata macam kita sembahyang 5 waktu ni, no, dia ibarat dia macam mana tuan-tuan? Ibarat dia macam kita ni, rumah kita tu, depan rumah kita ada sebatang sungai. Ibarat dia macam itulah. Nah, mandi ia padanya, pada sungai itu, pada tiap-tiap hari 5 kali. Maknanya Nabi buat ibarat, iaitulah maknanya ada sebatang sungai depan rumah kita, dan kemudian kita mandi dalam sungai tadi 5 kali sehari. Ibarat 5 kali sembahyang tu macam 5 kali sehari mandi. Nah, hingga tiada tinggal atasnya sebarang daki, maka demikianlah sembahyang itu boleh membasuh ia akan segala dosa. Tu dia nak bagi. Tu maknanya di power of salah, no, kehebatan sembahyang, no, iaitulah bila kita sembahyang tentulah kita akan membersihkan diri. Nah, salah satu membersihkan diri, nak sembahyang mesti berwudu. Maknanya 5 kali sehari kita sembahyang 5 waktu tu,
tentu 5 kali kita berwuduk. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bila 5 kali berwuduk seolah-olah depan rumah kita ada sungai, kita mandi dalam sungai itu 5 kali sehari. Kalau kita buka matan hadis dia, Nabi tanya balik kepada orang yang dia sebut tadi, iaitulah bila ada sungai depan rumah kita mandi 5 kali sehari. Nabi tanya, ada daki tak lagi? 5 kali sehari, tuan-tuan. Jadi kita kalau mandi, kita baru mandi 2 kali sehari ya? Ataupun 3 kali sehari pun bersih elok dah. Tambah 5 kali sehari mandi, tentulah tak ada lagi kekotoran pada tubuh badan. Begitulah sama macam orang yang sembahyang 5 kali sehari, insya-Allah daki maksudnya apa? Dosa dia juga akan gugur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah dia akan jadi orang yang tuhur, orang yang suci bersih, tidak dihanggapi sebarang dosa daripada Allah. Pasal kita tak boleh elak daripada berdosa. Tentu kita lagu mana pun sehari kita buat dosa, lepas tu kita buat dosa pula, kita buat dosa pula, lepas tu kita sembahyang, dia akan gugur dosa kita, tuan-tuan. Tapi ingat, ni fadilat satu. Yang kedua, jangan duk faham, kalau lugu tu tak payah duk istighfar lah, tak payah duk minta ampun lah, 5 kali sembahyang cukup dah. Dah gugur dosa apa? Dosa kecil. Had dosa besar, dia tetap kena perlu kepada taubatan nasuha. Dia perlu dengan adab dia juga. Dia kena berazam tak buat dah dosa. Kemudian dia kena menyesal dengan perbuatan dia. Dan kemudiannya dia kena, iaitulah lupa buang dosa dia. Dia kena bina satu tajuk baru, iaitulah aku bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, barulah gugur. Jangan duk anggap tak apa, aku minta ampun dah pada Allah, tak payah menyesal apa semua sebab gugur. Betul gugur, tapi yang gugur tadi ialah dosa-dosa kecil, tapi dosa besar tak gugur, tuan-tuan. Apa dia dosa besar? Dosa yang dikaitkan dengan sebarang ancaman dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dia kena taubatan, tak boleh gugur. Anggap lagu tu saja, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi sekurang-kurangnya iaitulah bersih jugalah, tuan-tuan. Pasal itu iaitulah sembahyang dia tak boleh tinggal sungguh-sungguh. Sebab dia akan mula membina iaitulah daki dalam hati dan diri dia. Bila daki dan hati ni tak dibersihkan, tuan-tuan, jawabnya dia akan bertapuk. Yang ni yang akan menutup seluruh hati dia daripada menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedahnya. Pasal itu Tok Guru saya sebut dulu, dia kata, iaitulah kita jangan anggap sembahyang ini kita boleh pelepah dengan mudah. Macam saya sebut, iaitulah kita ni kadang macam dia kata tak apa, tak sembahyang, qada lah. Terlepas waktu sembahyang, qada. Dia buat mudah. Qada sebenarnya jangan kita anggap mudah. Qada ni sebenarnya bukan bermakna bayar hutang. Cuma qada ni dia panggil iaitulah lambang penyesalan, syiaru nadamah. Sebab setiap fardu sembahyang yang ditinggalkan, kita tidak boleh ganti balik, tuan-tuan. Tak boleh ganti dengan apa saja, iaitulah perkara di atas muka bumi. Kalau tak boleh ganti, qada apa? Qada tu hanya lambang penyesalan. Harap-harap Tuhan, maknanya apa? Terima lagu muka kita ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jangan duk kata pula tak apa, berapa kali aku tinggal, tak apalah. Kalau 5 waktu aku tinggal, 5 kali lah aku qada.
Dia buat mudah benda macam tu tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Kita ni kalau boleh biar kita rasa macam tu. Rasa apa? Rasa rugi sebab tertinggal satu fardu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila 5 waktu ni kita kekal dengan ibadah sembahyang, insya-Allah akan bersihlah segala kekotoran pada tubuh badan kita, kerana kita sentiasa menjadi manusia yang dibersihkan oleh Allah. Mungkin hak yang lambang mandi tadi lambang zahir, tapi maksudnya bersih daripada segala daki dan kekaratan yang menimpa pada hati kita, yang menjadikan hati kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Tanda itulah. Insya-Allah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan mendapat inayah daripada Allah. InsyaAllah kita tengok lagi apa yang Tok Guru kita bahas daripada hadis Nabi ini dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan yang ni juga dia jadi pedoman dalam kehidupan kita untuk kita sentiasa menjaga ibadah sembahyang kita dengan sempurna. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.